Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan seluruh kepimpinan masjid, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita berada pada malam ini di penghujung 2020. Maka saya bacakan untuk mengupas sedikit tajuk ini. Saya bacakan sebentar tadi ayat yang ke-20
daripada surah, nama dia Luqman. Seorang lelaki yang cukup haibat, yang tidak mampulah untuk kita mengupas secara detail nasihat Luqman kepada anak-anaknya, kepada anak kesayangannya. Tetapi cukuplah dengan saya memetik ayat 20 dari surah Luqman untuk kita merenung sebentar dan melihat penghujung pergerakan bumi mengelilingi matahari, iaitulah selama setahun 365 hari. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat lihat ayat 20 surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala memecahkan ayat ini kepada 3 bahagian besar. Kalau sempat saya habiskan tiga-tiga. Bahagian pertama ayat Allah sebut alam tara. Tidakkah kamu boleh melihat? Tidak disebut tara, tapi tarau, ada waw dengan makna jamak. Kita semua melihat dengan apa? Melihat dengan naked eye, mata kasar kita. Apa dia? Annallaha sakhkhara lakum, bahawa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu manusia ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mudahkan untuk kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu bahagian pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita dongak dan pandang ke langit. Di sana ada matahari, ada bulan di sebelah malam, dan ada bintang-bintang yang cantik. Kita dok kalut sambut tahun baru Masihi ni. Kita tak boleh lari daripada pergerakan matahari. Macam mana kita nak hitung hari kalau tak ada pergerakan matahari? Macam mana kita nak sambut tahun yang baru, mengetahui habisnya setahun kalau tak ada matahari? Walaupun tahun ni sambutan tahun baharu cukup terhad, tak ada yamseng punya, sepak pun kau buat pi.
walaupun sambutannya terhad. Kita nak sebut pergerakan matahari biiznillah tajri mustaqar yang beredar di atas orbitnya. Itulah yang boleh kita kira sampai kita tahu kita sudah menghampiri setahun 2 hari lagi 1 Januari 2021 kita sudah diberi peluang oleh Allah untuk setahun yang biiznillah. Takkan kita berfikir begitu saja. Bila Allah kata aku mudahkan ma fis samawat, apa yang ada di langit itulah matahari, dan matahari tanpa bosan, tanpa boring, tetap taat dan patuh kepada Allah. Berputar dia di atas paksi dia, menghasilkan siang dan malam. Siang dia di balik sana, malam dia di balik sana, and then dia putar lagi, kita siang pula. Jangan tengok yang itu saja, tapi pikirlah sama. Apakah setahun yang bakal berlalu ini lebih baik dari setahun 2019? Ini muhasabah. Sedangkan kita tahu umur kita makin bertambah. Apakah dengan kita menyadari 2021 datang, 2020 tinggalkan kita, boleh tak kita bermuhasabah, merenung sekejap setahun yang kita tinggalkan, biiznillah hasil pergerakan matahari dan pergerakan bumi yang pusing matahari selama 365 hari, cukup satu pusingan. Apakah kita tidak boleh fikir amalan aku macam mana, bertambah ke berkurang? Itu poin dia. Bukan sekadar ia nikmat bagi manusia. Allah mudahkan matahari untuk makhluk-makhluk dia di bumi. Kulit kita perlu cahaya matahari, vitamin D. Tumbuh-tumbuhan perlu cahaya matahari, namanya fotosintesis. Untuk tumbuh-tumbuhan membina makanan dia, daun-daun hijau. Pokok-pokok perlu pada air baja dan sinar matahari. Sebab itu bila matahari gelap, kita dituntut solat sunat gerhana. Apabila bulan, bumi dan matahari berada pada satu garisan at par, parallel, selari tiga makhluk ini, bulan duduk di tengah-tengah blok cahaya matahari, tak sampai ke bumi. Boleh jadi 2 jam, boleh jadi 2 jam setengah. Tengoklah kiraan falak. Maka Islam ajar kamu kena semayang, minta balik cahaya matahari. Kalau aku biar bergelap begitu, teruk kamu. Bukan sekadar itu perbahasan kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana setahun yang bakal kita tinggalkan, adakah kita berpuas hati dengan amalan-amalan kita? Adakah sudah bertambah bacaan Quran kita?
adakah setahun yang lalu kita berjaya setiap hari 100 kali selawat atas Rasulullah? Allahu Akbar. Sehari 100, 365 hari 20 gamak berapa kali kita selawat atas Rasulullah setiap hari. Muhasabah sekejap. Sampai ulama punyalah tuntut minta paling pemalas sallallahu alaihi wasallam tu paling tak ada 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ada ke tak ada buat? Muhasabah jawab sendiri. Walhal tahu dah, insan yang paling hampir denganku pada hari kiamat, kata Rasulullah, ialah yang paling banyak selawat atas aku. Tahu dah hadis tu. Tapi lidah tak mau. Lidah lebih suka bersembang, memfitnah, mengata orang, mencarut, tak apa yang disebutnya, yang tu lidah sukalah. Membawang, bawanglah dia tak kira muannas dah, muzakkar pun ada. Kan? Membawang bukan orang perempuan lah, jantan pun membawang. Oh yang tu syok, kata kat orang, kata kat kawan ni, selawat 100 kali pun fail sehari. Walhal hanyalah sallallahu alaihi wasallam. Habis malas dah tu. Lepas tu berangan nak suruh Nabi syafaat dia pada hari kiamat. Fikir tengok. Banyak mana dah kita baca Quran dan faham Al-Quran. Banyak mana dah kaki kita melangkah untuk solat berjamaah di masjid surau. Ini yang mesti kita fikir. Walaupun tidak salah kita memikirkan di sudut keagungan kebesaran Allah yang telah memutarkan bumi di atas paksinya, kemudian memutarkan bumi keliling matahari. Semua planet pusing matahari, matahari pula berputar atas paksi dia, planet pula cross berputar dalam bentuk eclipse, lonjong. Sekali pun tak aksiden. Pitanya polis trafik kepala batas, pitanya dia bulan 12 ni berapa kali aksiden kereta. Pitanya dia. Pi cek tengok kau ada kawan-kawan berapa aksiden kereta, hentam kereta. Tu di atas tu masuk bumi. Semua pusing dalam bentuk tawaf, tak berlagu. Itulah yang diberitahu kepada kita oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah yang dikaji oleh para saintis Islam. Itulah yang menyebabkan barat tabik spring kepada umat Islam, terutama pada kurun ke-7, ketika Eropah masih bahalul, ketika Eropah masih jahil bangang tolol, ketika kurun ke-7 Khilafah Abbasiyah Al-Khamisah nombor 5, pemerintah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, kerajaan yang hebat Andalus berpusat di Baghdad. Khilafah yang kelima ialah Khalifah Harun Ar-Rashid.
memerintah selama 17 tahun, meninggal dunia pada usianya 43 tahun, punya muda. Tetapi di zaman dialah, kurun ke-7 itu, Eropah menggelar dunia Islam pada waktu itu dengan gelaran The Golden Age of Learning, zaman keemasan menuntut ilmu. Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Jabair, Ibnu Hayyan, Ibnu Nafis, Ibnu Rushdi. Eropah tabik. Eropah waktu tu duk berperang tak habis lagi. Kurun ke-10 Eropah bangang lagi. Kurun ke-7 umat Islam di zaman Andalus, di zaman Khilafah Abbasiyah, memacu dunia, menyedarkan dunia betapa agungnya Allah Maha Pencipta. Tiba-tiba dia ajar di sekolah, seorang lelaki duduk bawah pokok apple, tiba-tiba apple jatuh timpa kepala dia. Oh, dialah yang telah bertemu teori gravity. So Isaac Newton diajar di sekolah. Kita pun lului, hafal, lului termasuk aku. Wajah tambah saya belajar engineering lagilah, kena ambil tahu graviti bumi 9.81 bacaan graviti bumi. Bila kita exam tu kena tulis 9.81, kena sebut nama hantu raya tu, Newton per second, Newton per meter, kena sebut nama dia 9.81 pada bacaan Newton. Geram ya. Walhal Al-Biruni, sarjana Islam kurun ke-7, sampai sarjana barat, maaf sebut dengan izin, kalau parlimen dengan izin lah, nama dia Copernicus. Dia bukan orang pajak song, jangan duk cari, tak ada. Sarjana barat nama Copernicus. Kita cukup tertarik apabila Copernicus mengkaji teori gerhana bulan yang dikemukakan oleh Al-Biruni. Tepat tuan-tuan muslimin muslimat, Al-Biruni dia kaji pergerakan matahari bulan tepat. Dia sebut sekian-sekian tarikh gerhana bulan berlaku, tepat dikira insan pertama di abad itu. Copernicus kaji. Copernicus kata apa? Al-Biruni ni orang ke malaikat? Tu dia sampai tahap tu. Kejituan, precisely, ketepatan pengiraan oleh Al-Biruni menyebabkan Copernicus seolah-olah menganggap Al-Biruni malaikah. Tuan-tuan pernah dengar nama Galileo Galilei dengan izin? Bukan geli-geli, jangan silap bersebut. Galileo Galilei, kami hantam geli-geli pula. Galileo Galilei, sarjana Itali. Dia kaji pergerakan bumi. Teori siapa dia ambil? Teori Al-Biruni. Bila dia kaji? 500 tahun selepas Al-Biruni meninggal dunia.
500 tahun lepas Al-Biruni meninggal 500 tahun, Galileo Galilei kaji-kaji, lalu dia kata sesungguhnya bumi berputar di atas paksinya. Sebelum itu Eropah menyebut bumi statik, punya bahalul. Al-Biruni awal dah kurun ke-7 beritahu bumi ni berputar di atas aksis paksi dia, berputar dari barat ke timur macam kita tawaf tu. Itulah faham Eropah, bumi statik. Tiba-tiba Galileo Galilei kata bumi berputar di atas paksi. Galileo Galilei ditangkap, dibicarakan, dijatuhkan hukum penjara seumur hidup. Bukan 302 kanun kesiksaan, membunuh tanpa niat. Membunuh tanpa niat 20 tahun penjara. Atau berat sikit, penjara seumur hidup. Bukan kes bunuh orang. Kes kata bumi berputar, kena penjara seumur hidup. Punya bodoh barat. Punya hebat umat Islam lah duk berebut nak jadi Perdana Menteri. Tu tinggal duk ada gaduh sana, cakap sini, hang kata aku kata hang. Lama orang jadi penin habis. Itu kita tak boleh tolak. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah muhasabah amalan kita. Ini yang paling penting. Tuan-tuan muslimat, saya nak pinjam satu cerita dalam sebuah buku. Saya pinjam cerita ni, saya persembahkan pada tuan-tuan. Buku ni ditulis oleh Tok Guru kita, Ustaz Zul Ramli, kan, selalu dalam Radio IKIM. Saya ada buku dia. Buku dia berjudul Turning Point. Simple dia. Bab demi bab, motivate kita. Turning Point tajuk buku dia. Ustaz Zul Ramli duduk di Sungai Buloh. Saya pinjam cerita dia dengan izin Ustaz Zul Ramli. Ada satu bab dia tulis, saya nak bawa kisah ni untuk saya muhasabah diri dan tuan-tuan juga muslim. Kisah, kata Ustaz Zul Ramli, berlaku di Texas. Bukan kilang Texas tu, Hulu Kelang, Texas Amerika tu. Satu hari seorang imam masjid di sebuah masjid di Texas, imam masjid ni habis solat maghrib, so dia duduk dalam bilik imam dia menunggu Isyak. Tiba-tiba pintu bilik dia diketuk dan kelihatan seorang lelaki dengan tatu penuh di tubuh. Pakaian dia tu ni, awak ada tak ada, so aku 6 jam duduk tadi. Tak apa, no problem. Tak ada masalah. Tak apa. Alright. Pakaian dia tak apa. Pakaian dia adalah pakaian kira kita kata hippies lah. Begitu. Macam orang riders lah pakaian kan. Hippies pakaian, tapi tattoo penuh. Dan tattoo pula bukan tattoo gambar rokok downhill ke apa dah. Bukan. Tattoo dia tu ada gambar perempuan pegang baby.
Macam apa kita kata Maryam dukung Nabi Isa. Ada gambar tu. Kemudian ada cross salib Kristian. Rupanya dia orang yang cukup tegar dalam agama Kristian. Dia ketuk, Tok Imam kata, "Yo, apa hal?" Kata Tuan Imam, "Nama saya Carlos." Saya tak ubah. Itulah Ustaz Zuramli tulis. Nama Carlos. Okay, what can I do for you? Apa kita boleh buat? Dia kata, "Saya ni penganut ajaran Kristian tegar. Saya amat mencintai Jesus." Nabi Isa lah bagi mereka. Kita Nabi Isa bin Maryam. Saya sayangkan Jesus. Dia kata. Kira gereja ni hari Ahad memang tiap-tiap minggu lah. Tak pernah tinggal lah. Samalah dengan Melayu, dia masjid hari Jumaat aja. Hari lain dia tak mai. Tapi bukan Melayu, pajak song, pajak sing. Janganlah kita tiru orang-orang Kristian yang mereka itu the Sunday people. Kita pula the Friday people. Tak mau. Friday people main-main lena people pula. Tidur pula apa khutbah pun tak tahu. Mayang jemaah apa tak mai. Duk kira hari Jumaat ya. Leceh betul ya. Carlos ni kata apa? Saya memang tegar Kristian. Saya sayang Jesus Christ. Saya sayang Nabi Isa. Lalu dia kata, sudah 3 malam berturut-turut saya bermimpi seorang lelaki yang bercahaya tubuhnya dan menyeru saya supaya bersama dengan Islam. Cerita Carlos. 3 hari berturut-turut, 3 malam saya mimpi lelaki yang bercahaya tubuh menyeru saya. Dalam mimpi itu saya faham dia seru saya supaya saya bersama dengan agama ini, Islam. Wahai imam, saya nak masuk Islam. Imam kata, alhamdulillah. Sebelum syahadah dia tanya, ni saya punya tetu ni macam mana? Imam kata, tunggu dulu masuk Islam. Lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah beberapa kali, maklumlah Mak Saleh tuan-tuan, asyhadu, kan main-main Mak Saleh. Selesai 3-4 kali syahadah, Islam, alhamdulillah. Habis dia syahadah ya, azan Isyak. Carlos tanya Tok Imam, saya nak buat apa ni? Tok Imam kata, kau berdiri di belakang dan kau ikut je kami buat apa. Semayang Isyak saat lagi, kau berdiri di belakang, kau ikut. Dia pun kata okey. Wuduk apa tak reti lagi, ikut lu. Orang angkat, dia pun angkat bulu ketiak ni dia macam bunga kobis. Kata Ustaz Zuramli dalam buku tu, dia punya rokok, dia sujud dengan kepayahan. Maklumlah, tak pernah buat. Selesai habis bagi salam, Tok Imam ke belakang,
Cik Imam tengok dia sujud. Cik Imam tepuk dia, Carlos, semayang dah habis, bangun. Tolak kali kedua, meninggal dunia dalam sujud. Tuan, apa poin cerita? Poinnya ialah yang Nabi sebut, ada manusia amalan dia dengan syurga sejengkal. Tiba-tiba dia nak mati, dia beramal dengan amal ahli neraka. Tiba-tiba dia mati dan masuk neraka. Amal dengan syurga dah sejengkal. Tak takut ke tuan-tuan? Tengok tu kira dengan sedekah dia, tapi di hujung ending hidup dia, dia teringin nak pergi disco. Dia duduk sembang letih asyik wirid dia. Dah lah dia kata tasbih besar cok kodok, empuk atas lantai, subhanallah, subhanallah. Dia kata, saya sekali mau that's the way, ahak juga dia kata. Saya sekali mau pergi tengok, tak usah kena agak keras-keras, hak lika-lika rendah-rendah jadilah. Mau rasa juga yang seng sikit. Lempak jubah, bos seluar dengri, tali pinggang, kepala lembu. Pakai t-shirt tie-in, perut tu dia boroi. Lepas tu, rambut minyak belah tengah. Nak pergi disco karaoke lagi, mau taruh dia. Naik Vespa. Hak jenis nak start kena sengit kan Vespa. Lah saya tak tahulah, arwah ayah saya dulu kecil-kecil hantar saya pergi sekolah di Gombak dulu. Naik Vespa lah saya, 60-an, 70-an pergi sekolah Gombak Setia dulu. Naik Vespa tu, nak start pergi pagi tu, arwah ayah kena tolak bagi sengit. Kita duk tengok tak tahu apa, budak. Tak tahulah sistem Vespa lagu tu, tolak lama sikit, start baru dia okey. Minyak tu tak tahu jenis apa pula. Lah tak ada takut. Naik Vespa, niat memang nak yamseng, tak buat lagi. Mai lori rempuh neraka tu tu Nabi Ahmad. Ada manusia kata Nabi, dia dengan neraka sejengkal. Menengok perangai dia tu, jin ifrit pun lari. Menengok hantu dia tu, jin pun geleng kepala, kata aku tak jahat rupa, hantu pada aku. Sejengkai dah nak pergi neraka. Tiba-tiba di hujung hidupnya, dia melakukan amal orang baik, amal yang soleh, macam si Carlos tadi. Mengucap, sujud-sujud tak bangkit, dah mati. Allah ambil roh dia ketika dia Islam. Allah tak ambil roh dia waktu dia kafir. Sejengkal nak pergi neraka, ending amal baik syurga. Tuan-tuan muslimat sekalian, sebab itu kita dengan amalan kita kena buat dengan penuh istiqamah. Dan kita mesti minta pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita tidak berbolak-balik. Setahun akan meninggalkan kita. Maka muhasabah ini penting supaya kita faham bahawa kehidupan kita terus berjalan, tidak ada undur ke belakang. Kata Muhammad Al-Ghazali dalam Jaddid Hayataka, bahawa kemarin
sudah pergi, takkan datang lagi. Mentari esok belum tentu milik kamu. Lalu apa yang ada padamu, kata Muhammad Al-Ghazali, al-an, sekarang ini 8.32, inilah kita. Pukul 9 suku, saat lagi tak tahu nak jadi apa. Mentari esok, kata Muhammad Al-Ghazali, belum tentu milik kamu. Yang ada padamu sekarang ini. Ini dia modal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama, ayat 20 Luqman. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Benda kedua Allah suruh kita renung fikir ialah, akulah yang telah bagi nikmat pada kamu wahai manusia, nikmat zahirah, nikmat zahir, wa batinah, nikmat batin. Tuan-tuan muslimat, saya tak pasti tuan-tuan muslimat melihat ke tidak sebuah video yang saya dapat video itu. Kisah ni kita nak cerita nikmat. Nikmat zahir. Kisah seorang perempuan di Amerika berusia 25 tahun. Video. Seorang yang aktif bersukan. Video tu mula-mula dia tunjuk perempuan ini berlari, jogging. Jogging dengan suami dia. Dia ada suami, jogging. Bila dia jogging, dah jogging nak berhenti lah, nak berjalan. Dia jogging, dia berhenti aja, dia nak berjalan aja. Dia berubah menjadi OKU. Dia berlari, dia berhenti aja terus. Lutut dia bengkok, kaki dia bengkok, tangan dia macam orang kurang upaya, macam Down syndrome, mulut dia tak boleh bercakap, dia jadi macam tu. Yang tadi itu dia berlari. Tunjuk pula video dia naik tangga rumah dia. Dia naik tangga mengundur. Dia tak boleh forward. Dia boleh lari undur ke belakang dalam video tu. Dia boleh lari undur ke belakang. Tapi bila nak berjalan, lumpuh dia. Doktor punya pening, doktor kata flu shot lah apa, macam-macam teori, tengah duk rawat dia. Tuan-tuan bayang, berlari boleh, mai berjalan habis saraf. Tuan-tuan berlari boleh, tuan-tuan berjalan ke depan boleh, tuan-tuan pergi kedai beli rokok boleh, semua boleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia, jin manusia, nikmat mana kamu nak tipu aku? Nikmat mana kamu nak dustakan? Di sana ada orang Amerika perempuan yang hanya boleh berlari, hanya boleh reverse undur ke belakang. Once dia nak berjalan, dia seperti orang lumpuh. Dia tak boleh bercakap, dia boleh berlari dengan eloknya, tapi berjalan macam OKU. Saraf apa yang putus kita pun tak tahu. Apa tuan-tuan ingat berjalan ke depan itu satu kebetulan? Perempuan di Amerika itu mengalami kesukaran untuk berjalan ke depan, walau boleh berjoging, walau boleh jalan undur ke belakang. Ke depan aja habis. Dengan cakap, oh, I don't know what, dia jadi macam orang OKU, sungguh Down syndrome.
Astaghfirullahalazim. Kita boleh berjalan ke depan nikmat, maka gunakan, melangkah ke depan, ke tempat baik, ke majlis ilmu, ke tempat yang Allah suka. Asbagha alaikum ni'amahu zahirah. Aku yang bagi kamu nikmat zahir. Itu saya tak sebut lagi lidah. Anak murid saya Profesor Dr. Arman Saad, pakar bedah di Subang Jaya, hantar kirim saya gambar minggu lepas. Kami jadi baik sebab saya mutawif dia waktu haji 2012. Kami buat haji ifrat. Saya bawa 202 orang, semua kami ifrat, termasuk Profesor Arman pakar bedah ini. Dia bersama saya, tu yang baik Hambela. Dia hantar saya beberapa keping gambar. Astaghfirullah. Gambar, dia kata tolong doakan, sekejap lagi saya akan menjalankan satu pembedahan. Dia hantar dekat saya satu pembedahan terhadap pakcik ini, di mana lidahnya dia terkena penyakit kanser lidah, barah lidah. Lalu dia hantar gambar. Allah tuan-tuan, gambar lidah orang tua ni putih, dan putih tu nanah semua. Macam mana mereka nak operate ni, saya pun pening. Mereka pakar nanah. Gigi-gigi ni, celah-celah gusi ni nanah, lidah nanah. Lalu Profesor Arman, sahabat saya, nak murid saya ni, dia tulis untuk pengetahuan, di antara punca utama berlakunya barah lidah, pertama isap rokok. Anak abang yang tu lah. Pertama isap rokok. Kedua, ni dia tulis, wallahi saya tak berdusta, dia tulis pertama isap rokok, saya tak tambah. Kedua, makan sirih. Wallahi, ni dia tulis saokok dan makan sirih. Saya tak tahulah, sirih saya tak pernah makan. Apa depa sapu apa kita tak tahu. Kita tahu sapu pelantar tahu lah. Depa lipat-lipat ngap, lepas tu ni dia rokok. Bagus punya. Hari ni dalam satu berita yang kita baca, seorang lelaki menjalani pembedahan di hospital di Kuala Lumpur, di sebuah hospital swasta. Doktor terpaksa buang usus dia, terpaksa buang usus, umur baru 34-35, terpaksa buang usus. Dia tak ada penyakit kronik, dia tak ada kencing manis, dia tak ada barah usus, dia tak ada apa. Dan doktor terpaksa tebuk selepas operation, buang usus, siap gambar usus. Doktor buang usus tu sudah busuk. Doktor terpaksa tebuk, dia panggil stoma bag, kan? Stoma bag dalam istilah perubatan, tebuk untuk dia kencing, buang najis. Saya baca sampai habis. What's wrong with these guys? Baca punya baca. Bila doktor kata tak ada penyakit, rupa-rupanya kuat merokok. Akibat kekuatan dia merokok, darah dia menjadi pekat dan menyusahkan usus dia. Itu dia. Dua dalil kukuh, itulah dia sedapnya rokok. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah kata, aku yang kirim nikmat padamu. Asbagha alaikum ni'amahu zahirah. Allah sebut dengan jamak ni'am, maknanya nikmat. Tadi tu imam baca maghrib tadi rakaat pertama,
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Rakaat pertama at-takatsur. Allah kata aku akan tanya nikmat bila kamu jumpa aku nanti. Aku tanya. Muslimin muslimat, nikmat zahir kita ucap syukur. Kita azam untuk tahun baru ini kita ucap syukur pada Allah. Aku nak guna sebaik mungkin nikmat zahirmu ya Allah. Mata aku nak guna, aku nak baca Quran, aku nak tengok benda baik ya Allah. Kita takut duk dengar kawan-kawan kita biji mata kena injek. Jiran belakang rumah saya, dapur rumah kami bertemu di Laguna. Saya 3 stroke 15, dia 3 stroke 17. Di dapur kami bertemu lah. Dia jiran saya dapur bertemu ni, kami panggil Wak aja. Dia orang Johor panggil Wak, orang Jawa. Saya ingat dekat setahun dah. Seminggu 2-3 kali travel ke Hospital Jitra. Bini dia drive. Hospital Jitra, travel Sungai Petani Jitra dalam sejam suku. Kalau saya setengah jam je lah, saya speed. Pergi Hospital Jitra buat apa? Buka mata, injek biji mata kerana sudah teruk. Penangan diabetes yang tinggi. Mata kita sihat. Sampailah setahun dah. Kesian tengok. Buat macam mana? Allah uji. Nah, mata kita habis tak ada pun bospek lah. Rabun kan, bospek. Tak apalah. Tapi kita sihat. Kita boleh tengok Quran. Kita boleh baca Quran. Baik tu hargai nikmat. Lu tak sembang lagi hidung. Ada orang dia tak boleh bau makanan. Tak boleh bau makanan. Telan sakit tekak. Itu 19 mau marilah. Covid. Hilang selera makan, deria bau hilang. Telan sakit tekak, nak rasa nak demam, suar dahi 38. Dia dah confirm dah tu, natang tu. Kita elok zahirah. Aku bagi nikmat zahir kat kamu, kamu tak mau hargai. Di sana ada orang injek mata kamu elok. Di sana ada orang aku uji lidah dia penuh nanah barah lidah kamu elok. Kamu nak merepek lagi, kamu nak mencarut lagi, kamu nak fitnah orang lagi, kamu nak mengumpat tak bertempat lagi. Dan aku bagi kamu wabatinah. Ayat yang sama. Bukan kata nikmat zahir, aku bagi kamu nikmat batin. Apa dia? Tenang jiwa, hati tenang. Allah uji, senyum. Allah bagi nikmat, syukur. Allah uji, sabar. Dia sedar siapa dia. Dia makhluk yang menguji, Khalik, pencipta. So pencipta nak buat apa saja dia buat. Dia hanya makhluk yang bila-bila roh akan tinggalkan sangkar dia. Dalam tasawuf disebut tubuh kita ni sangkar bagi roh. Roh keluar, sangkar habis kita. Nikmat batin. Hati terikat cinta dengan masjid. Ini nikmat batin. Ada orang duit berjuta, beratus ribu, tapi hati menengok masjid tak ada selera. Ada orang rumah 3 tingkat, 4 tingkat, tidur malam sebelah kanan dia kayu golf ataupun walking tall punya kayu, telinga tu duduk dengar
bunyi krek sikit siap. Tak lena tidur. Orang kaya duit banyak, tidur tak lena, takut kawak masuk. Janganlah tinggal berdua, rumah 4 tingkat. Tak tahu nak abang bangang bertahap mana. Tinggal berdua, rumah 4 tingkat. Anak duduk mana ni? Berapa tingkat anak duduk? Anak cucu mau Kuala Lumpur balik sekali sekala. Tak lena tidur. Dalam tak berapa nikmat Allah tak bagi. Resah, gelisah. Kita bubuh-bubuh lena. Tak ada duk risau insya-Allah. Cuma duk risau pula duk baca keratan akhbar 3-4 hari lepas di Taman Ilmu kan, di Nibung Tebal. Itu ketuk pintu sudah mai. Ai dia koi dekat dah ni. Sempadan kita tu Kedah. Dia koi dekat dah. Pasal dalam paper tu kita baca perempuan ni apa nama, Norasimah ke apa nama. Dia rumah dia ada CCTV. Waktu ketukan misteri tu CCTV rakam tak ada orang. Sudah Taman Ilmu tu saya pernah ceramah surau dia sekali di Nibung Tebal tu. Dia dah berhijrah pula dah ke Pening. Bahaya tuan. Lepas tu dia langkah pergi Kedah. Cakap banyak betul. Na'udzubillah. Baca Quran dek lo. Dia mai ketuk tanya anak apa cakap dia. Kalau beranilah. Aku tak berani. Sembang boleh lah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan haji lagi, abang lah buka. Hang lah. Hak laki pun misai ni dia. Misai campur dengan nyanggut rokok ni dia. Hang lu hampir punya bacoy. Kata Norasimah tu sejam sekali ketuk. Sejam sekali ketuk. CCTV tengok tak ada orang. Cari pasal tuan-tuan. Dulu di Selangor kan, dia main ni Pening pula. Dia langkah pergi Kedah tu pergi Perlis, komplit, lepas tu pergi Siam, hilang. Ala kulli hal, tuan-tuan muslimin muslimat. Nikmat zahir, nikmat batin, dua-dua kita hendak. Walau mungkin zahir kita mungkin di sudut harta tak berapa, tapi yang penting dalam ini tenang kita. Itu yang diajar raditu billahi rabba. Itu yang diajar tu. Aku redha Allah itu Rabb aku. Tenang kita. Kita tahu hidup kita ada yang menyusunnya. Yang menyusun dia Allah. Tenang kita. Allah yang susun. Tuan-tuan bayang ya. 3 hari lepas, minggu lepas, satu keluarga masuk paper yang kata Allah penyusun hidup. Kita kena terima. Satu keluarga daripada Ceras datang ke Bukit Payung Marang. Keluarga daripada Ceras bawa pengantin baru nak akad nikah. Kita baca paper. Sampai Bukit Payung hari Khamis. Jumaat katanya akad nikah. Family datang, siap dah family perempuan dengan khemah. Wali get ready, saksi RM10. Seorang RM10, get ready dah saksi. Dapat RM10, cakap banyak pula saksi. Tak sah, manjang. Dia tak berapa kena makhraj. Boy, sekali lagi, pengantin ni dia perlu. Dengar, dia tak berapa, aku tu tak berapa. Sepak pengkok baru tahu. Saksi yang cakap banyak. Bagi mudah sudah. Hari Khamis mai kita baca paper, pengantin lelaki pun pergi ziarah bakai pak mentua dia. Pak mentua tengah duk pasang khemah. Hari Jumaat 10 pagi shake hand. Hari Khamis mai tengah hari petang 6.40 pengantin lelaki pergi mandi laut tarik qalu. Mayat jumpa hari Sabtu. Tuan boleh bayang tak perasaan? Kalau tuan-tuan tak fikir Allah itu Rabb. Rabb apa? Pengatur, penjaga, pemelihara, pengasuh,
pendidik, pengawal, tuan, itulah Rabb. Dia yang atur kita, dia atur hidup kita. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan si pengantin perempuan? Dekat dah. Beberapa jam saja lagi aku sah menjadi isteri. Pengantin perempuan umur 26, hak meninggal 31. Takdir Allah mendahului. Di Lauh Mahfuz tulis dah, hang akan lemah di pantai Laut Cina Selatan di Marang, Terengganu. Lemah. Kita nak sebut apa? Inilah hidup kita. Takdir Allah menyebabkan kita sejuk hati, redha walaupun sedih. Esok genap arwah isteri saya 5 bulan. 31 Julai, besok 31 Disember. Genap 5 bulan. Tuan-tuan tanya saya, masih sedih? Allahu Akbar. Tak boleh nak cakap perasaan. Tapi ketentuan Allah kita fikir. Allah lah yang atur hidup mati. Maka aku redha ya Allah. Sedih, Rasulullah menangis. Duk ingat Khadijah. Rasulullah menyebut Khadijah di hadapan Aisyah. Sampai Aisyah naik cemburu kuat. Itu perasaan. Tetapi bila kita fikir Allah, Tuhan yang menyusun kita, kita jadi redha, kita jadi tenang. Dan kita katakan, sudah sampai masuk, engkau pergi dulu, nanti giliran abang pula pergi. Kita tak boleh elak. Yuhyi wa yumiit menyebabkan kita rasa tenang walaupun sedih itu masih bertapak. Muslimin dan muslimat, kita nak sebut apa? Kita mesti fikir Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha zat, Zat yang maha agung. Dialah pengatur hidup kita. Dialah yang bagi segala nikmat kepada kita. Dialah yang kurniakan segala nikmat. Maka kewajipan kita ialah bersyukur. Dan dalam konteks sehari lagi kita nak habiskan 2020, maka saya mengajak diri saya, tuan-tuan muslim, kita nak tanam azam-azam baru ni, risau takut tak tertanam. Kita katakanlah, aku akan berusaha sedaya mungkin ya Allah untuk aku perform paling baik ibadah aku. Syukur engkau bagi aku hidup lagi ya Allah. Katakan begitu nanti, untuk sama-sama kita menambah bekal dan amalan kita. Kerana kita tidak tahu bilakah roh kita meninggalkan sarangnya, meninggalkan sangkarnya. Kita tak tahu. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, mati kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mati kita mati yang baik. Mati kita mati yang bila kita tak ada orang cari kita. Kita nak mati macam tu. Kita tak ada orang rindu kat kita. Kita tak ada orang cari kita. Jangan kita mati orang gantung pisang di masjid. Tak mau. Kita mati je, orang gantung pisang, tanda syukur kita dah mati. Oh, leceh lagu tu. Mudah-mudahan Allah ampun segala dosa saya, tuan-tuan muslimat, ibu ayah kita, ibu ayah, ibu mertua kita, sama ada masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Keluarga kita, anak isteri kita, mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita semua dalam syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha
jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.